أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ولله العزة ولرسوله أما بعد. Baik, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dapat kita jumpa pada malam ni. Rasanya dekat 3 bulan kot. Rasanya lah perasaan saya lah, kita selisih dengan majlis. Saya pun ada ceramah yang kata luar Melaka dan sebagainya secara tak langsung. Tapi Alhamdulillah lah tuan-tuan, dapatlah kita jumpa pada malam ni. Mudah-mudahan kata semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat, masih lagi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan dia pada jalan yang Allah redai. Kita tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Nabi tegah kita dan sebagainya, supaya mudah-mudahan apa yang kita buat segala-galanya kalau ditanya semulalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti, pastinya setidak-tidaknya kesemuanya itu adalah sesuatu yang sememangnya Allah redai kita, Allah benarkan, Allah haruskan. Agama kita pun orang kata tidak ada halangan dan sebagainya. Sebab pada hakikatnya semua yang kita buat pasti akan ditanya, terutamanya setiap di atas segala nikmat yang Allah telah pinjamkan. Thumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian pasti kamu akan ditanya tentang segala nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Pasti Allah akan tanya semula. Apa saja nikmat pasti Allah akan tanya semula pada diri kita. Baik tuan-tuan, kita masuk balik pada apa yang pernah kita bawa bincang dulu, yakni berkaitan dengan manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah, secara tidak langsungnya yang pernah kita bawa bincang pada peringkat awal dahulu. Dan orang kata kita masih lagi orang kata berpegang pada secara mudahnya yang ni lah. Mungkin tuan-tuan pun masa itu pun ada diberikan orang kata salinan secara tidak langsungnya. Kita masih lagi pada peringkat permulaan, dan mudah-mudahan lepas ni dapatlah orang kata saya juga orang kata tidak ada halangan untuk sampai, dan kita akan boleh teruskan secara orang kata bersiri secara tak langsungnya. Dan mungkin sebagai kata mukadimah balik dan seterusnya kita buka sebagai satu siri yang pertama secara tidak langsungnya, maka kita peganglah sungguh-sungguh tuan-tuan bahawa akidah satu-satunya akidah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendapat jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu saja, yakni namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Bila kata Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang kita kena faham terlebih dahulu sungguh-sungguh ialah apa yang dimaksudkan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, secara mudahnya bila kata Ahlussunnah wal Jamaah, pertamanya di situ pastinya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita jadikan dia sebagai satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah, yakni Tuhan yang kita sembah, yang kita terima untuk kita jadikan sebagai satu ghayah, satu matlamat kehidupan kita manusia. Dan itulah pun yang lazimnya kita letak dalam hidup kita lah, dalam ibadat kita. Semua yang kita buat di hujungnya kita ada letak lillahi ta'ala. Secara tak langsung. Jadi maksudnya apa pun yang kita buat adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ adalah matlamat hidup kita, dan di situlah dari segi objektif utama hidup manusia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Itu pasti kita pegang. Baik. Jadi manhaj ni maksudnya ialah metodologi, jalan, cara
Tu senang cerita untuk faham apa maksud manhaj. Jalan ataupun cara yang mana patut kita pakai untuk sampai pada Allah. Penghujung hidup kita, apa yang kita buat semuanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalan nak sampai ke ujung tu satu saja, berdasarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata lain, bila kita cakap Nabi itu, bermaksud Nabi ini adalah dia punya jalan. Nabi itu jalan untuk kita sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada jalan lain, tak ada cara lain, mesti guna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam kita punya syahadah ataupun syahadatain, dalam kita punya orang kata ialah dua kalimah syahadah kita gandingkan di antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa mungkin tak banyak sedikit sebahagian besar daripada tuan-tuan perasan dalam minggu lepas, terutama dan minggu ni lah terutamanya, bila kalau siapa baca paper lah, saya rasa dia perasan secara tak langsung, bila orang kata adalah sekumpulan yang kata yang dulu dah pernah berbunyi. Dulu dah pernah berbunyi dah. Saya rasa berbunyi dulu pun lama. Perasaan saya masa Allahyarham ayah saya ada lagi pun dah berbunyi dah. Malah saya sempat baca buku tu secara tak langsungnya, 2 buku yang datang daripada dia secara tak langsungnya, yakni apabila mempertikaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang mengatakan bahawa kalau dulu asasnya dia kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu benda yang perlu dinilai semula. Perlu dinilai semula atas 2 sebab utama pada pandangan dia lah, ataupun kumpulan ni. Apabila dia, ni senang cerita golongan anti hadis lah, senang cerita. Apabila dikatakan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti mana kita. Satu. Yang keduanya dikatakan bahawa secara tak langsungnya ialah penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kalau saya boleh bagi secara umum pada tuan-tuan untuk kita dapat gambaran, paling-paling tidak pun kata kita boleh cuba untuk menjawab, untuk kita cuba memahami isu ni secara tak langsung, secara mudah, secara mudah untuk kita sampaikan balik dalam masyarakat dan untuk jadi pegangan kita secara tak langsungnya tuan-tuan. Pertamanya ialah bila kita kata ataupun orang memperkatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa seperti mana kita. Satu sudut nampak benar sebab pertama Allah sendiri kata dalam Quran, qul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini bashar, aku ini manusia seperti mana kamu. Allah sendiri perintah pada Muhammad, kalau orang cakap jawab tu bahasa mudah ni, ana basyarum mithlukum, aku ni manusia biasa seperti kamu. Clear cut. Satu sudut. Nabi berperasaan macam kita, Nabi sakit macam kita, Nabi demam macam kita, Nabi gembira macam kita, Nabi marah pun nampak bunyinya macam kita secara tak langsung. Cuma kita marah tu maki lebih sikit je. Jauh dari Nabi tak ada sampai pada tahap tu, bahasa mudah dia. Jadi dalam arti kata lain, sifat Nabi dipandang pada sudut kemanusiaannya banyak persamaannya dengan kita. Tetapi begitu juga tuan-tuan, apabila sampai pada satu tahap dalam ayat yang sama ada perbezaan, Allah tunjukkan beza. Yuha ilayya, beza Nabi dengan kita ialah Nabi diberikan wahyu. Walaupun dia manusia ordinary macam kita, tapi level dia tu jauh, dia tak sama macam kita. Tak ada. Ada kalangan tuan-tuan dapat wahyu? Ada? Ke mana ada Tuhan lain ke? Tuhan Harun dah kena tangkap. Ingat ada Tuhan Ramli kat sini ke? Ada ke tak ada? Ada Ramli tak ada? Tak ada. Alah sebaik tak ada. Tak ada, aku kena baling ni. Kan? Bahasa mudah sekali, kita tak terima wahyu. Tak ada. Dan tidak boleh mendakwa pun untuk terima wahyu. Malam tadi aku dapat tahu ada dalam mimpi aku macam ni dan sebagainya. Tak boleh tuan-tuan. Sebab bahasa mudahnya wahyu dah tak ada lagi dah.
Sampai saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that's it, habis dah. Tak ada lagi lah. La nabiyya ba'di, atau kamakal kata Nabi. Tak ada nabi lagi dah lepas daripada aku. Bermaksud sekarang ni tuan-tuan, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahiriahnya seperti mana kita manusia biasa, tetapi hakikatnya level tu tak sama. Level tu tak sama dan mustahil sama. Tak boleh. Takkan sampai pada tahap tu. Jadi dalam arti kata lain sekarang ni ialah kemanusiaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari segi credibility dia tak boleh persoal. Tak boleh persoalkan dah, sebab dia diterima wahyu, dia dipilih. Kalau kadang-kadang kalau kita dengar tuan-tuan, ada orang yang mendakwa dia tu sebagai seorang nabi, macam kita dengar di Kelang dulu yang namanya Kahar Rasul. Kan kita pernah dengar kan, dia kena tangkap juga dan sebagainya. Dia mendakwa. Tuan-tuan, dalam kita memperkatakan nubuwah ni bab kenabian, semua nabi dilantik. Dia dilantik. Dia tak offer diri, menawarkan diri untuk jadi nabi. Tak ada. Bila ada penawaran, bermaksud dia ada masalah. Tapi sekarang semua nabi dipilih. Dalam arti kata lain, Tuhan kau pilihlah aku. Tak ada. Menawar diri itu tak berlaku langsung. Dalam arti kata lain, itu adalah salah satu daripada antara syarat, ciri yang disifatkan oleh para ulama, mengatakan bahawa semua nabi memangnya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya atas orang kata tawaran-tawaran ke, tak ada. Benda tu tak berlaku langsung. Baik. Jadi dalam arti kata lain sekarang ni ialah kredibiliti Muhammad SAW kita tak boleh persoal. Satu. Yang keduanya tuan-tuan, tentang persoalan apabila penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kalau kita tengok dalam satu konteks, tuan-tuan pegang baik-baik, yang ini kita terpaksa masuk, kita kena masuk dalam satu ilmu namanya, yang kita boleh katakan berkaitan dengan persoalan mustalahul hadis. Kita terpaksa masuk sikit dalam bab al-jarh wa ta'dil, kita kena masuk sikit dalam ulum hadis. Jadi bila daripada sudut tu baru kita akan nampak sungguh-sungguh. Poinnya apa tuan-tuan? Kenapa, secara tak langsung tuan-tuan, pegang baik-baik, kenapa pada persoalan penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agak lambat? Sebenarnya memang ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak benarkan hadis dia ditulis oleh para sahabat. La taktubu syai'an anni ghairal Quran, atau kamakal sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri cakap pada ketika awal-awal Islam tuan-tuan, untuk mudah faham, pada peringkat awal Islam, Nabi keluarkan arahan, satu perkeliling, untuk senang faham, satu perkeliling, kamu semua jangan tulis apa pun daripada aku melainkan Quran. Quran je. Sebab nak pastikan bahawa semua orang pada waktu tu dapat bezakan di antara namanya tutur kata Nabi, yakni hadis, dengan namanya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam arti kata lain sekarang ni ialah Nabi sendiri yang keluarkan perkeliling, jangan tulis apa pun kecuali kalau kau nak tulis Quran saja. Itu bahasa mudah dia. Sebab itu tuan-tuan, dalam banyak keadaan oleh kerana Nabi di atas sifat iman para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dapat perkeliling tu, semua sahabat tak tulis. Senang cerita. Sebab cinta pada Nabi, sayang Nabi, kita ikut Nabi. Kan kita tak persoal Nabi. Dalam arti kata lain sekarang ni, sebab itu pada peringkat awal kita nampak tidak ada penulisan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita jangan lupa, yang ini kadang-kadang orang terlepas pandang. Kita jangan lupa bahawa zaman-zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu terutamanya, semua pakai hadis kat dalam ni. Dia pakai memori kat dalam. Akal dia orang semua mantap-mantap. Dhabit, kuat, dia boleh hafal. Quran dia boleh hafal selamba je tuan-tuan. Tak macam kita, hafal-hafal hilang, apa-apa hilang. Tu dah bantu kismis doa tu. Hilang juga, ruyup lagi kau. Makan limau lagi hilang. Kan kadang-kadang sebab benda masam kan, secara tak langsung. Bukan tak boleh makan limau, boleh, tapi sikit-sikit lah. Dia benda-benda masam ni kita kalau boleh kurang-kurangkan dia sikit, secara tak langsung. Tapi dengan musim kemarau ni kena banyakkan sikit. Tahu, musim kemarau ni kena banyakkan yang namanya vitamin C. Vitamin C kena banyak.
Baru dia akan boleh cover sikit orang kata dari segi kekuatan imunisasi badan tadi tu, dia akan lebih kuat. Secara tak langsung banyak-banyakkan vitamin C selain daripada air tu, secara tak langsung lah perbanyakkan untuk kuatkan badan. Jadi jangan senang cerita tuan-tuan. Penulisan yang dimaksudkan, dengar faham betul. Penulisan yang dimaksudkan jauh daripada zaman Nabi SAW, terutamanya selepas Nabi wafat, ialah penulisan secara sistematik. Yang sistematik itulah yang sememangnya 200 tahun lebih baru berlaku. Tapi tulisan-tulisan secara peribadi, bahasa mudah dalam konteks hari ini yang kita namakan macam diary-diary kita buat catatan, para sahabat sebahagiannya buat sendiri. Ada buat, bukan tak ada langsung. Cuma yang secara officialnya betul-betul tak ada. Sistematik langsung jauh. Tapi setelah sampai waktunya, pada ketika adanya keperluan, barulah dibuat, disusun sistematik, bab by bab. Maksudnya chapter demi chapter, ikut tajuk demi tajuk, barulah nampak satu dan sebagainya. Baik tuan-tuan, jadi pegang baik-baik. Pada hakikatnya ialah, kita katakan bahawa sekarang ni ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tak boleh persoal. Integriti Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak boleh persoal. Saya tak tahulah kalau ada siapa perasan, saya tak pasti. Tapi kalau tak baca pun tak ada masalah. Jumaat lepas, Jumaat baru 2-3 hari lepas, saya keluarkan dekat Suara Khabar, saya bagi tahu tentang persoalan yang syahadah ni. Sebab bila yang kata golongan anti hadis tu, jadi saya keluarkan dekat Suara Khabar. Siapa perasan lah, tak ada masalah. Tapi bahasa mudahnya sekarang ni ialah untuk kita katakan bahawa kita ni sebagai sunni pegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, kita tak ada ruang untuk persoal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pertikai daripada awal, bermaksud sekarang ni ialah kita ada masalah besar. Tuan-tuan, satu-satunya iman, satu-satunya agama yang Allah terima hanyalah Islam. Innad din indallah al-Islam. Jelas, Islam je. Dan Islam hanya boleh diterima bila kita masuk, pegang betul-betul untuk menjadi ahli. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai ahliyah. Nak jadi ahli itu ataupun keahlian itu sebagai Islam, kita kena declare terang-terang, isytihar terang-terang, aku terima Allah sebagai Rabb, yakni ilah, satu, dan yang keduanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud kalau katakanlah ada orang hanya kata nak terima Quran aja, tak ada. Kita tak terima langsung. Kita kata nak terima Allah, kena terima Allah dan kena terima Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah sendiri perintah. Kalau katakan Allah sendiri kata, kalau kau ikut Muhammad, kau taat pada Muhammad, bermaksud kau dah taat kepada Allah. Allah sendiri sebut dalam Quran. Jadi kalau katakanlah yang golongan anti hadis yang dia katakan bahawa sememangnya Quran tadi itu cukup dah Quran semata-mata, konon-kononnya, maka pada hakikatnya sebenarnya dia tak faham habis. Sebab Quran sendiri perintah pada manusia untuk terima Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jadikan dia jalan untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam arti kata lain, syahadah kita kena terima 100%. Kan kita nak jadi orang kata ahli, anggota dalam mana-mana syarikat, dalam mana-mana orang kata tempat organisasi persatuan pun, kan kita kena terima dia punya terma dia, term and condition dia. Kita tak boleh persoal adakah kita akan diterima, kita akan ditolak. Apatah lagi syahadah, pasport untuk tunjuk pada malaikat Ridwan, ni pasport aku, baik boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, bab untuk dapatkan ahli sunnah wal jamaah tadi ni kena terima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Tuan-tuan, jadi dalam arti kata lain sekarang ni kita terima bahawa dari segi metodologi, dari segi cara untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala kena guna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita gunalah yang namanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah secara mudah tuan-tuan, kalau katakanlah untuk kita jelaskan balik semula supaya dapat lepas daripada siri-siri ni yang akan datang ni, kita katakan bahawa dia sebagai satu jalan ataupun cara. Kalau katakan ada sebahagian daripada tuan-tuan, contoh macam hari itu ada
Orang tanya dekat saya, dia kata, "Ustaz, saya sebenarnya saya memang teringin sangat. Kadang-kadang bila dengar ada ustaz-ustaz bercakap, dengar ceramah sini dan sebagainya, kena sentiasa baca Quran, sentiasa baca Quran. Tapi saya kadang-kadang susah untuk baca Quran sebab kalau bahasa mudahnya, kalau saya ambil masa, mungkin kadang-kadang masa saya katakan ada terganggu sikit dan sebagainya." Dia kata dia jadi berat. Jadi apa yang dia kata, yang dikata sekarang pada saya, dia kata ialah yang dia buat ialah pada setiap Sabtu dan Ahad, setiap Sabtu dan Ahad lepas subuh, itulah ruang yang dia sedia ada. Saya kata okeylah, alhamdulillah. Tak banyak sedikit ada ruang waktu, walaupun mungkin Isnin sampai Jumaatnya mungkin ada sibuk sedikit, tapi bila Sabtu dengan Ahad ada ruang lepas subuh, katanya dia buat, maka itu adalah jalan hidup dia. Bermaksud sunnah, tuan-tuan, pada satu sudut bahasa, sunnah ni maksudnya ialah jalan hidup. Mat, si Amir tu hidup dia macam mana? Dia kalau Sabtu Ahad memang pagi-pagi lepas daripada subuh dia baca Quran. Maka itu adalah jalan hidup dia, sunnah hidup dia. Pada hakikatnya dipandang pada sudut makna, apakah maksud sunnah sudut bahasa. Kalau ada sebahagian daripada orang hari-hari, sebab sunnah ni kalau bersudut bahasa dia boleh pergi dua konteks. Satu makna baik, satu makna buruk. Jalan baik, jalan buruk. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang buat satu jalan yang baik dalam hidup dia, maka atasnya pahala dan atas pahala orang yang ikut dia sampailah hari kiamat. Satu, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, akamakal sarkar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata begitu juga, siapa yang buat satu jalan buruk, orang lain ikut juga yang buruk dia tadi tu, fa alaihi wizruha, atas dia dosa pasal dia buat, dan wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan dosa orang yang ikut dia. Bermaksud, kalau contoh kita bapak-bapak, ibu-ibu, setiap hari ataupun katakanlah ada waktu-waktu tertentu, contoh macam tadilah sahabat saya, Sabtu dengan Ahad dia boleh buat, ada ruang waktu yang mana dia baca Quran, diperhatikan oleh anak-anaknya, diikuti oleh anak-anaknya, dia padam, dia meninggal, anak-anak dia teruskan Sabtu dan Ahad, akaun dia aktif, pahala berjalan sampailah hari kiamat. Itu namanya maksud sunnah daripada sudut bahasa, yakni jalan. Kalau katakanlah seseorang tadi tu memang kita katakan celik je mata, celik je mata, dia terus cari kotak tiap-tiap hari, celik mata cari kotak, faham kotak, baru cari towel, dan dapat towel masuk bilik air terbakar, tahu maksud? Tu jalan juga tu. Itu pun sunnah juga, tapi sayyi'atan, jalan hidup dia, jalan yang buruk. Anak-anak dia pun perhati, oh ni bapak aku ajar, contoh dia buat, apa dia pun padam, akaun jalan masih lagi aktif. Tu jangan main-main. Jangan main-main. Tadi saya nak kemari tadi, lalu dekat satu warung, tepi warung ada satu, saya kalau tengok rupa budak baby tu rasanya pangkat cucu pada dia lah, pangkat cucu. Dalam dia peluk cucu dia, dia dokong peluk dia tadi tu, dia cium-cium cucu dia, saya kata penyayang. Dalam penyayang tu yang tak seronok satu, sebab tengah-tengah jalan ni, warung tepi jalan, dia pakai seluar pendek. Itu yang saya tak seronok ni. Tengok dah berumur, nampak sangat dah berubah, memang pangkat datuk dah, senang cerita, tapi kan seluar pendek lagi. Tuan-tuan, kalaulah bapak-bapak dan sebagainya secara tak langsung buat macam tu, anak perhati, anak pergi shopping pakai seluar pendek, menantu pergi shopping pakai seluar pendek, pasal ala pak mertua aku pun macam tu, percayalah tuan-tuan, akaun tu aktif. Akaun ni aktif. Hati-hati. Sebab tu saya ingatkan sangat-sangat pada diri saya lah, dan itu juga pada tuan-tuan secara umumnya. Apa pun yang kita buat, sebenarnya ada dua kemungkinan. Satu, yang pastinya sekarang ni ialah anak-anak akan perhati. Anak-anak akan perhati. Mak bapak aku buat, mak bapak aku buat. Baik yang baik, baik yang buruk. Itu pasti. Satu. Yang keduanya, kita khawatir kemungkinan yang kedua, dia akan buat seperti mana yang kita buat dalam kehidupan dia akan datang. Yang ni yang tak sedap. Kalau benda baik tak ada masalah apa-apa, tuan.
Kalau ibu-ibu cara melayan suami, kata mengagungkan suami, ta'zimul lizauj, ta'zimul lizauj, membesarkan suami atau mengagungkan kedudukan suami. Contoh, katakanlah dekat rumah, memang tu tanggungjawab ibu-ibu secara tak langsung. Apabila orang kata supaya pada pandangan anak-anak, ayah ni ada kedudukan dia. Pada peringkat isteri, suami lah. Sekarang ni pada peringkat anak-anak, nak ajar secara tak langsung. Ibu-ibu boleh letak, boleh buat sebenarnya, tak ada masalah apa-apa pun. Ini bukan perintah agama, tak. Tetapi tips secara tak langsung. Dekat meja makan, satu kursi tu memang ada kursi bapa. Ini kursi apa kau? Raja dalam rumah. Kan? Ada kursi bapa. Kursi ni orang lain tak boleh kacau. Bukan perintah agama saya nak tegaskan tau. Kan jangan kata ustaz, ada ustaz tu cakap gini. Saya bagi kan ada orang minta dalil lah sekarang. Aku kan suruh bagi bukti ni perintah agama Ini tips secara tak langsung dalam harian. Ada kursi bapa satu. Kursi dah satu hal. Pinggan biar lain. Pinggan bapa lain. Jangan sama dengan isteri. Pinggan mak lain. Kalau boleh lah. Ni cadangan yang boleh ditolak, tak ada masalah apa-apa. Sebab bukan perintah agama. Ni cuma tips dunia. Pinggan mak pun lain. Pinggan anak-anak sama. Jadi bila anak-anak perhati, oh pinggan mak aku murah sikit daripada pinggan bapa. Dia nampak benda tu. Pyrex. Yang lain tu apa lagi? Apa nama pinggan dia? Aku pun tak tahu. Melamin Melamin. Okey. Melamin lagi mahal ke daripada ni? Tak tahulah Baik, bahasa mudah, bezakan. Bila bezakan, anak-anak dia akan nampak, oh mak aku dia angkat bapa aku sebagai suami dia. Ibu-ibu bagi tahu tak, benda tu pinggan tu bapa punya, yang ni kursi bapa punya. Satu sudut tak payah cakap. Tapi anak-anak perhati dah cukup dah. Bila dia kahwin, masuk alam rumah tangga, dia akan tahu untuk angkat suami dia. Dan dia tahu macam mana nak angkat yang namanya bapa pada mata anak-anak dia. Dia akan nampak. Tak payah perintah. Tapi oleh kerana sunnah, jalan yang baik itu dah dibuat, anak-anak akan terus nampak elok. Semudah tu. Secara tak langsung. Sebab tu tuan-tuan, kita sendiri cakap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah bil hal. Nabi banyak tunjuk, Nabi tak banyak cakap. Tapi kalau katakan kita selalu cerita, kita dengar ceramah dakwah bil hal, yakni dengan perbuatan, tapi kita sendiri perbuatannya kurang, tapi banyak cakapnya lebih, tak jadi juga. Dia tak apa cantik lah. Saya tengok orang rumah saya buat saya macam tu. Saya tak pernah cakap dengan dia, tapi dia buat. Tak mana ilmu dia dapat, aku pun tak tahu. Tapi setidak-tidaknya anak-anak perasan. Dia tahu, pinggan abah, cawan abah. Dia tahu sendiri. Tu benda-benda secara tak langsung jalan, secara tak langsung. Baik, balik semula. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita selamat tuan-tuan secara mudah, kita boleh bahagikan pada dua bentuk sunnah. Ada dua bentuk. Bentuk besar. Pertamanya yang kita panggil dia sebagai Sunanul Huda. Sunan Al-Huda. Sunan ni plural, jamak, kata banyak. Sunan maksudnya sunnah. Tu senang cerita. Sunanul Huda. Al-Huda maksudnya petunjuk. Satu bentuk. Bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua kita panggil dia sebagai Sunanuz Zawaid. Sunan Az-Zawaid. Sunan maksudnya macam tadi kata banyak, sunnah. Az-Zawaid tambahan-tambahan. Baik, pergi yang pertama dulu. Sunan Al-Huda, sunnah yang bersifat petunjuk, hukumnya wajib atas kita ikut. Wajib ikut, tak boleh tolak, tak boleh pertikai. Kalau tolak, pertikai, tak terima, jawabnya iman ada masalah. Jawabnya iman ada masalah. Baik. Secara mudah untuk kita pergi, apa yang dimasukkan dengan Sunanul Huda? Sunnah-sunnah yang bersifat petunjuk. Contoh, dalam konteks akidah, bagaimana untuk beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ditunjukkan jangan ada unsur syirik dengan Allah, jangan ada tangkal, jangan ada mentera, jangan pangkah kedai orang, jangan nak lari-lariskan perniagaan. Tu semua tak boleh lah, tak dibenarkan. Ada bulan 12 hari tu ada satu kerja kahwin suami. Setelah berlaku, suami datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya tak sangka isteri saya rupanya macam ni. Saya baru dapat tahu macam ni rupanya." Saya tanya dengan dia, "Abang kahwin, abang nikah dengan dia dah berapa lama?" "Adalah lebih kurang dalam 13 tahun." 13 tahun abang tak kenal dia, bang?" Kata, "Kenal gitulah Ustaz, tapi saya tak sangka lah rupanya kali ni baru keluar temelang dia." Dia kata tu. Apa bendanya? Apabila nak buat kerja kahwin anak, sulung, apabila pada ketika tu, kebetulan ni bukan kahwin yang pertama, kahwin kedua, senang cerita. Kan ada orang kira 13 tahun dah dapat anak, takkan 13 tahun anak dikahwinkannya. Kan masalah pula kan. Okey, baik. So sekarang ni dia kahwin yang kedua lah, sebenarnya cerita. Baik. Apabila pada ketika tu semua konon-konon nak jemput seorang ni. Bila jadi bawalah satu kad. Macam biasa nak menjemput, bawa satu kad, jumpa dengan orang ni. Bila jumpa dengan orang ni, tiba-tiba isteri pun cakap, bang, semua kad-kad yang dalam kereta tu, yang kotak-kotak semua bawa sini semua sekali." Apa pasal bawa semua sekali ya? Jadi mungkin pasal dah depan orang ni tadi ni, mungkin tak nak malu, dia bawa lah. Dia kata, "Saya pun pergi kat kereta, saya bawa lah semua kad-kad jemputan tu, Ustaz." Dia kata, "Bawa kat orang ni." Tanya, "Nak buat apa?" "Biar dia jampi kad jemputan, supaya nanti bila ada jampi, nanti bila kita bagi pakat pada orang lain, nanti orang lain akan datang majlis kita." Saya kata, "Memang dia buat ke bang?" "Ya, memang betul Ustaz, memang dia buat." Dia cakap, "No, ni bomoh dukun ke apa?" "Itulah saya pun tak setuju, saya tak sangka, saya tak kenal yang tu bomoh. Tapi sampai dia jampi pada kad supaya orang datang rumah dia." Tuan-tuan, tak boleh syirik. Jangan percaya karut-karut. Nabi ajar kat kita, antara petunjuknya ialah dari segi akidah, tidak boleh ada yang namanya syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara mana untuk sembah Allah Subhanahu Wa Taala diajar dalam konteks akidah. Jangan percaya benda-benda yang karut-marut dan sebagainya. Dalam arti kata lain, benda-benda sial, benda-benda orang kata bulan safar ke dan sebagainya, semua tak nak. Semua tolak tepi dah. Nama-nama yang buruk, konon-konon ada sebahagian daripada masyarakat kita kata ada nama-nama tu berat. Untuk anak tak sesuai, nanti anak jadi keras. Nak contohkan berakam. Kan? Tak ada masalah. Sebenarnya tak ada masalah apa-apa. Tapi mudah-mudahan tak ada yang kat dalam ni lah. Orang kata ni, dan pada akhir sudut Islam tak ada masalah apa-apa. Sudut Islam tak ada masalah apa-apa. Pada kadang orang kata macam namanya hazik. Tak ada Baik, namanya hazik tu keras. Anak akan jadi keras. Tak ada. Dalam Islam tak ada benda-benda tu. Ada yang disifatkan sebagai orang kata nama tu panas, berat. Contoh, Al-Faruq itu sendiri pun dia kata berat. Title, gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, antaranya adalah Al-Faruq. Dia kata tak boleh, Faruq tak boleh, nama berat. Antara fahaman masyarakat kita, Nabi tak ajar benda tu. Ada kepercayaan bangsa tertentu, tak payah sebut, dalam 1 tahun tak boleh yang kita katakan ada 2 anak yang berkahwin ataupun bernikah. Terutamanya apabila dilihat pada tahun Islam. Dia pandai cakap tahun Islam, tapi masalahnya dia tak faham yang Islam kata jangan tu, yang tu yang dia pandai-pandai dia buat. Pun masalah juga. Dia kata sway. Benda tu orang kata tak ada mendatangkan, orang kata manfaat, boleh membawa keburukan kepada salah satu alam perkahwinan. Islam tak ada benda-benda ni, tuan-tuan. Akidah 1. 2. Antara dalam Sunanul Huda, cara bab ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ajar kita salat. Sallu kama raaitumuni usalli, akamakal. Kamu semayanglah kamu seperti mana kamu tengok aku salat. Macam mana aku salat, macam itulah kamu salat. Ditunjukkan. Kemudian khuzu anni manasikakum, akamakal. Ambil daripada aku untuk bab haji. Macam mana aku buat, macam tu kamu buat. Maksudnya semua yang berkaitan dengan rukun Islam, terutamanya berkaitan dengan rukun Islam, Nabi tunjuk dengan jelas dalam konteks Sunanul Huda. Bila berkata Sunanul Huda, wajib ikut, tak boleh pertikai, terima 100%. Itu senang cerita. Bab prinsip, bab dasar dalam bab akidah, dalam bab ibadat.
akhlak yang baik, bahasa mudahnya bagaimana untuk bercampur dengan orang dan sebagainya, semua tu dah diajar dalam Sunanul Huda. Satu bab secara mudah. Satu lagi namanya ialah Sunanuz Zawaid. Sunanuz Zawaid yang tambah-tambahan, tuan-tuan. Tambah-tambahan. Dalam arti kata lain, kalau kamu, maksudnya ialah dalam banyak keadaan ialah Nabi cenderung untuk melakukannya, Nabi suka untuk melakukannya, Nabi cukup cinta dengan perbuatan tersebut, maka yang itu namanya Az-Zawaid. Bila nama Az-Zawaid, benda yang tambah-tambahan ini, bersifat kecenderungan ini atas kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas dasar itian sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi, kita dihukumkan sunat untuk ikut. Amat-amat digalakkan untuk kita buat sebagai tanda cinta, tanda sayang, kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata lain, kita nak buat, kita digalakkan. Kalau tak nak buat, diam. Sebab kadang-kadang mungkin kita katakan atas dasar, orang kata diri kita mungkin atas dasar kesenggangan masa, mungkin secara tak langsung ada perkara-perkara tertentu yang orang kata mungkin boleh orang kata secara tak langsungnya menjadi sedikit persoalan atas diri manusia. Okey, baik, pada ketika tu kita tarik, tapi diam. Kalau tak nak buat, kita diam. Itu bahasa mudah dia, jangan persoal. Bila persoal, datang persoalan yang lebih besar, akan ada masalah. So dalam arti kata lain, kita bagi contoh lah paling mudah. Paling-paling tidak orang kata macam daripada sudut kebersihan, orang kata image diri kita dan sebagainya. Sebab semua sunnah-sunnah zawaid, semuanya tidak ada satu pun yang bertentangan dengan yang namanya sains dan fakta. Tak ada. Semua menepati. Kalau katakanlah saya ambil contoh paling mudah, kalau katakan dalam 10 fitrah manusia yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena buat atas dasar kebersihan, hygiene untuk kesihatan diri, image kita dan sebagainya. Salah satu, kalau tuan-tuan tengok dalam 10 tu, tuan-tuan akan nampak Nabi suruh bersihkan, orang kata daripada sudut, orang kata diri kita, jasad kita, berwangi-wangian, potong kuku dan sebagainya. Semua tu diperintahkan. Tapi dalam perintah-perintah ni secara tak langsungnya, malah kalau kata keluar sikit daripada 10 tadi tu, kalau tak keluar habislah pun, paling-paling tidak, bila kita ambil wuduk, Nabi amat-amat menggalakkan kepada kita dalam beberapa riwayat supaya kita masukkan air dalam hidung untuk kita basuh. Sebab ada riwayat lain mengatakan bahawa syaitan tidur kat dalam lubang hidung kita ketika kita tidur waktu malam. Jadi sebab tu amat-amat digalakkan supaya kita, orang kata, masukkan air sedikit, embus, keluar. Amat-amat digalakkan. Itu antara az-zawaid. Bermaksud bersihkan hidung tu merupakan satu perintah, isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, galakkan atas kita untuk kita buat. Baik. Tetapi begitu juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam semua hadis-hadis Nabi berkaitan dengan persoalan image, tuan-tuan takkan jumpa yakni perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersihkan telinga, untuk korek telinga. Tuan-tuan takkan jumpa. Tuan-tuan memang takkan jumpa perintah korek telinga seperti mana yang kita faham sekarang ni, korek telinga, tuan-tuan takkan jumpa. Tak cari, cuba cek hadis. Tuan-tuan takkan jumpa kat situ. Kalau ikut fakta sains pun, kita memang tak boleh korek telinga. Korek telinga dalam-dalam tu, bersihkan telinga ni tak masalah. Tapi korek telinga tak boleh. Sebab fakta sains sendiri tak membenarkan. Sebab dalam ni dia ada pressure di sendiri, dia ada tekanan di sendiri. Jangan pakai cotton bud, lagi kita sumbat. Sebab dia tolak kat dalam tu, dia lagi bahaya kat dalam tu sebenarnya pada hakikatnya. Kita tak digalakkan sebab dia ada pressure. Bila ada pressure kat dalam ni sendiri, bahasa mudahnya, dia akan tekan, dia akan tolak sendiri. Yang kita katakan, kalau bercakap kita ni tahi telinga lah, dia akan keluarkan, bawa keluar. Tu yang kadang-kadang kita nampak kuning-kuning emas 10 tu, kan? Macam emas 10 lah tu, kan? 916 lebih kurang. Time tu kat luar tak ada masalah, tapi untuk sumbat cotton bud masuk dalam, tak. Sains membuktikan tak boleh. Tuan-tuan cari daripada sudut dalil, tuan-tuan juga pun tak akan jumpa. Percayalah, sekadar untuk kat luar tak ada masalah apa-apa, tapi untuk bersih sebelah dalam tak ada. Dia tak akan sampai pada tahap tu. Dalam arti kata lain, semua yang az-zawaid sebaik-baiknya kita ikut, sebab pasti Nabi buat ada rahmat untuk manusia, ada sebab atas manusia. Dia tak ada saja-saja benda tu berlaku, tak ada. Kalau mungkin atas dasar image diri, sama juga secara tak langsung bagi tuan-tuan, abang-abang, tuan-tuan haji, secara tak langsungnya bagi kita nak ikut, orang kata nak pakai, orang kata janggut ke dan sebagainya, pastikan janggut beza daripada janggut namanya janggut Yahudi. Tak boleh. Satu.
Yang keduanya, nak pasang misai, walaupun orang kata ada sedikit khilaf dan sebagainya secara tak langsung, boleh. Tapi begitulah juga, pastikan misai itu tidak seperti mana misai Kristian. Dia ada pembeza tu. Kalau tuan-tuan nantilah, sekarang ni dah lepas, bila kita nak masuk nanti dalam bulan 10, dalam Muharram, bila nak sampai pada 10 Muharram, kita memang akan jumpa dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi kata sumut tasi' wal ashir wa khaliful yahud atau kamakal. Bila Nabi kata bab 10 Muharram, puasalah kamu 9 dan puasalah kamu 10, dan di hujung tu Nabi ada buat satu perintah, wa khaliful yahud atau kamakal, berbezalah kamu daripada golongan orang-orang Yahudi, tapi ambil di atas dasar al-ibaratu lil ma'ani wala lil alfas, di atas dasar bahawa setiap statement itu yang kita ambil adalah maksud, lil ma'ani wala lil alfas. Kita tak pergi pada lafaz semata-mata. Kalau lafaz semata-mata, Nabi akan kata seolah-olahnya Yahudi je. Tapi kalau pergi pada makna yang lebih luas, Nabi maksudkan ialah apa saja kepercayaan, quote unquote orang kata dari segi agama ke dan sebagainya, yang berbeza dengan Islam, yang itu kamu kena tolak. Maksudnya image daripada agama-agama lain tak boleh ada pada kita. Kan kita pegang itu kan pada 14 Februari bila Valentine's, kita kata benda tu boleh buat? Tak boleh buat kan? Kita sifatkan dia sebagai haram. Baik, kenapa dia haram? Sebab itu adalah unsur daripada agama yang lain. Kan? Jadi begitulah juga, kalau katakanlah dari segi orang kata merayakan pun dah satu hal, maka apatah lagi dalam konteks akidah yang mungkin dari segi persamaan nampak sama. Lagilah kita tak benar kan? Tak boleh. Ibu-ibu muslimat secara tak langsung, tudung tu pakai tudung tak ada masalah, memang wajib, itu adalah hijab. Tapi begitu juga dari segi sifat tudung tak boleh sama seperti mana tudungnya nun, N-U-N, nun. Senang cerita, sisters, padri Kristian perempuan, padri perempuan Kristian, dia tak boleh sama. Jadi maksudnya sekarang nak kena tengok dulu macam mana yang nun tu pakai, supaya kita ada beza. Sebab Nabi perintah wa khaliful yahud, berbezalah kamu dengan yang bukan Islam. Dia tak boleh. Bagi perempuan kita Islam, bapak-bapak tolong tengok pada anak perempuan dan sebagainya, dia tak boleh pakai gelang kaki. Gelang kaki, rantai kaki, tak boleh, haram. Itu adalah penyerupaan, tashbih kepada yang namanya pelacur-pelacur zaman jahiliah. Lagi nak tu, ustaz, suami saya suka kan masalah juga tu, alik dekat tangan ke, kat telinga, kat leher, suka hati dia, kaki tak nak, tak mau. Haram, tak boleh. Sebab itu perlambangan kepada satu tempat yang tak betul, kita tak boleh terima. Jadi sebab tu tuan-tuan, di atas dasar wa khaliful yahud tadi tu, secara tak langsungnya jalan hidup kita ikut pada sunanuz zawaid sebaik-baiknya. Maksudnya ikut pada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata lain, benda yang memang ada kecenderungan daripada Nabi SAW, Nabi perintah, Nabi suka dan sebagainya, itulah yang kita buat dalam banyak keadaannya. Jangan persoal-persoal, jangan kita kata bawa cerita yang lebih daripada itu dan sebagainya. Yang itu kita tak terima. Dalam arti kata lain, itu adalah di atas dasar yang sebaik-baiknya untuk kita bawa dalam hidup kita. Adapun yang sunanul huda tadi itu wajib, tak ada pilihan. Senang cerita, dia bukannya bersifat ikhtiaran, dia bukan bersifat pilih, tak, dia sememangnya wajib atas kita untuk terima. Salat, puasanya dan sebagainya, itu kena terima 100%. Baik, dalam arti kata lain sekarang ni tuan-tuan, ahli sunnah wal jamaah, nanti mungkin yang akan datang nanti kita ke bawa dalam konteks al-jamaah tu apa yang dimaksudkan. Tapi setidak-tidaknya pegang dulu metodologinya sekarang ni ialah, apabila Allah itu sebagai ghayatuna, objektif matlamat hidup kita, maka jalan untuk sampai pada Allah adalah guna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak boleh dipersoal, tidak boleh dipertikai. Kalau persoal dan pertikai, memang dari sudut logik pun
takkan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud syahadah seseorang sendiri pun sebenarnya dah boleh dipersoal dah. Dalam arti kata lain, belum tentu lagi dia tadi tu kita boleh terima sebagai seorang Islam yang benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada sudut integriti syahadah yang mesti kita kena faham. Dan untuk membuktikan apa yang kita cakap, kena bagi komitmen pada syahadah tu pula. Kita dah declare, kita kena bagi komitmen. Dalam arti kata lain, kalau contohlah bahasa mudahnya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita, kalau kita dah menerima satu-satu organisasi dan sebagainya, maka kita kena berikan komitmen kita sebagai satu tanda sememangnya aku setuju untuk diterima dalam ahli ini ataupun dalam persatuan ni. Komitmen tu kena ada. Mana boleh terima je syahadah tapi tak salat. Komitmen tak ada. Ada masalah. Terima saja syahadah, declare saja sebagai syahadah, pada ketika tu zakat tak nak bayar, ada masalah lah. Bermaksud di antara integriti pada syahadah, deklarasi, pengisytiharan dengan komitmen mesti sama. Barulah kita akan nampak yang seperti mana yang kita selalu bawa bincang dalam bab usuluddin ataupun dalam bab tauhid. Ada nama mukmin, ada nama muslim, ada nama munafik, wali'auzubillah, adanya nama fasik, sebab sekadar cakap Islam tapi dia tak buat komitmen, langsung tak ada. Jadi sebab itu di antara syahadah dengan komitmen dia mesti satu, baru ada integriti. Otherwise kalau tak ada, kita akan persoal, kau punya iman, aku rasa ada masalah. Jadi benda tu kita bawa untuk bawa dalam masyarakat kita balik. Di antara apa yang dia kata sebagai Islam dengan cara hidup mesti sama. Kalau tak ada persoalan. Saya rasa itu sajalah kot untuk malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita fikir-fikirkan, untuk kita bawa balik dalam masyarakat. Pegang sungguh-sungguh tuan-tuan, Allah adalah matlamat hidup kita, tetapi jalan hidupnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa mudah-mudahan untuk kita tutup majlis kita tadi ni, majlis kita ni dengan doa sedikit. Mudah-mudahan semuanya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Okey. Baik. Okey, baik. Soalannya masih lagi berkaitan dengan persoalan inti hadis itulah. Yang saya yakin sebahagian besar daripada kita pun baca paper, kita pun boleh tahu siapa yang kata yang buat dan sebagainya. Okey, baik tuan-tuan. Kita daripada sudut akidah kita, dalam dari segi kaedahnya jelas. Kita kata nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Satu, pegang dulu kaedah ni tuan-tuan, pegang sangat-sangat, sebab kita kata kita sunni. Satu, kita berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya. Baik, satu. Di atas dasar apa maksud dia tadi? Kita nahnu nahkumu bizawahir, kita menghukum sudut luaran, tetapi yang sarair, yang dalam tadi tu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha mengetahui. Clear kan? Malah kita baca dalam surah At-Tariq sendiri pun, dalam surah At-Tariq kita ada satu ayat tu, yaumatu balas sarair, pada hari yang mana Allah akan bongkar as-sarair, yakni semua yang bersifat rahsia pada manusia, jiwa-jiwa manusia, akal manusia dan sebagainya. Saya nak bawa daripada sudut kaedah tu dulu, satu. Kemudian yang keduanya, begitu juga kita jelas apabila secara teknikal syahadah lambang Islam, lambang iman seseorang. Dia syahadah jelas, dia bagi komitmen pada Allah, tak pertikai Nabi dan sebagainya. Kita kata okey, kau seorang yang benar-benar beriman dengan Allah, iman kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Clear kan? Mafhum mukhalafah maksudnya ialah yang tersirat, kalau katakanlah terima Allah, pertikai Nabi, maka akidahnya itu kita boleh persoal. Wallahu alam tuan-tuan. Saya memahami dalam arti kata lain, secara teknikalnya kalau katakanlah begini, dia akan jadi begini. Bahasa mudah dia. Saya bukan nak orang kata nak play safe, tak. Itu bukan persoalannya. Persoalannya sekarang ni ialah
saya diajar dalam banyak keadaannya, betul kita belajar sudut teknikalnya. Kalau katakanlah macam ni, dia boleh kita katakan terkeluar daripada Islam dan sebagainya secara tak langsung. Baik. Tetapi kita juga satu sudut kadang-kadang adalah lebih baik cuba mengambil jalan selamat. Maksud saya begini, kita tak tahu yang betul-betul ada kat dalam hati dia, sehinggalah dia membuktikan betul-betul apa yang ada dalam hati dia dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, tindak tanduknya, tulisannya dan sebagainya secara tak langsung. Baik. Poin saya apa? Kalaulah benda tu kita nampak depan mata. Pada ketika saya diajar dulu dalam bab akidah, dalam bab tauhid, usuluddin dan sebagainya secara tak langsungnya, kebanyakan daripada yang namanya guru saya yang bila mengajar, dia kata kalau dapat, yang kita cakap ni cuma satu ayat je, aku rasa akidah kau tu aku boleh persoal. Faham? Dapat tak? Maksudnya dalam satu konteks, satu sudut, jangan semudah untuk mengatakan bahawa kau kafir, kau dah murtad, kau dah terkeluar daripada Islam. Satu sudut, kalau boleh cuba elak. Sebab atas kaedah tadi tu, Allah yang betul-betul nampak yang as-sarair tu. Malah kalau kita tengok dalam satu konteks lain, sebab sekarang ni tuan-tuan, bila atas dasar sirah Nabi SAW satu, yang kita jelas, apabila seorang sahabat dia bunuh seorang yang kafir ketika dia dah syahadah dalam perang tadi tu, tiba-tiba bila nak dipancung tadi tu dia syahadah, tapi dalam syahadah tadi tu pun terlepas juga pedang tadi tu, mati bunuh. Seorang sahabat yang lain dapat perhati, bagi tahu pada Nabi, ya Rasulullah, tadi ada seorang tadi tu sahabat kita, walaupun orang tu dah syahadah, dia penggal kepala dia, mati. Nabi panggil, Nabi pada ketika tu tanya pada dia, kenapa kau bunuh dia? Bahasa mudahnya sekarang ni, dia pasal senang ceritanya pasal dia nak selamatkan diri, tapi aku tak yakin dengan imannya, aku bunuh. Asyafaqta qalbah, akamakal, kau dah kopak, kau dah buka hati dia yang dia kata tadi itu. Sekarang ni dia memang takutnya beriman, dia beriman tadi kerana takut pada pedang kau. Maksudnya dipersoal. Dalam arti kata lain sekarang ni tuan-tuan, bila seseorang tu syahadah, kaedah, bila dia dah masuk, dia dah syahadah saja, keahliannya adalah sebagai seorang Islam. Bermaksud untuk kita saja-saja untuk keluarkan dia, menghukumkan dia keluar atau terkeluar, satu sudut amat bahaya. Dalam arti kata lain, sebab sekarang ni dia dah berjanji, dia dah declare, dia terima Allah, dia terima Rasul. Tapi untuk kita terus perangi dia, kalau dapat kita cuba hold sikit lah, cuba play safe. Itu pada pandangan saya. Tapi kalau tuan-tuan satu sudut, satu konteksnya berani untuk kata, kalau macam tu dah murtad lah tu, saya angkat tangan, saya lepas diri daripada statement tu. Kalau saya diajar dan memang saya bawa dalam hidup saya selama ni pun, sampailah saat ni, kalau siapa pun orang kata dibawa, orang kata berita pasal orang kata golongan macam ni anti hadis ke dan sebagainya, saya lebih suka untuk bercakap, akidah kamu tu, akidah kau tu aku boleh persoal. Sekadar tu je saya cakap. Saya tak berani untuk mentahkim, untuk meletakkan satu hukum dia telah kafir ataupun dia telah murtad dan sebagainya. Saya tak berani nak cakap. Itu pada saya lah. Sebab bukan apa sebenarnya, saya nak selamatkan akidah saya dulu. Itu sebenarnya, saya nak selamatkan akidah saya dulu. Betul, saya setuju, sudut teknikalnya begini dan sebagainya, clear cut, tak ada masalah apa, saya setuju. Pada siapa yang betul-betul berani untuk pegang pada teknikal tu, silakanlah. Tapi kalau saya ditanya macam tu, saya dalam banyak keadaan saya kata akidah boleh dipersoal. Nak kata saya takut ke apa ke, suka hatilah. Tapi saya bukan masalah takut, bukan takut pada orang, bukan itu soalnya. Saya takut akidah saya yang terpalit, tu je. Sebab kita jelas, man kaffara musliman faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan seseorang Islam dalam keadaan dia tak jelas betul, dan dalam banyak keadaan, faqad kafar, dia tu yang akan jadi kafir. Di atas dasar itulah saya tak berani. Sebab benda dalam, betul, kat luaran ke dan sebagainya. Kadang-kadang macam contohlah, saya bawa cerita macam ni lah, bukan bawa cerita, tapi kadang-kadang ada orang sekarang bersoal. Tuan-tuan mungkin pernah dengar dalam beberapa tahun yang lepas secara tak langsungnya, ini konteks yang baik secara tak langsung, tapi secara tak langsung untuk kita bawa tengok, kita fikir. Sebahagian kata, ada orang mengatakan bahawa salah seorang daripada selebriti ini pernah masuk Islam ataupun telah masuk Islam.
Siapa dia? Namanya Michael Jackson. Okay. Ada orang kata dia dah masuk Islam, dia dah ada ritual dia dah ikut Islam dan sebagainya. Baik tuan-tuan, saya tak tahu pada sebahagian masyarakat kita dan sebagainya. Pada pandangan saya, kita diajar dalam agama kita, apabila seseorang tadi itu kita dah dengar benda yang baik secara tak langsungnya, dia dah masuk dalam Islam, dia adalah ahli kita, dia adalah saudara seagama kita, bagi kita Islam kata terima dia. Tetapi saya yakin juga dan percaya, tuan-tuan juga mendengar bahawa di situ ada sebahagian daripada orang kata, alah dia cakapnya, tapi tak pernah pun aku nampak dia pergi masjid salat ke dan sebagainya. Kan? Di mana komitmen dia dan sebagainya? Kadang-kadang orang persoal secara tak langsung. Tetapi masalahnya sekarang kita pun tak hidup dengan dia 100%, 24 jam kita hidup dengan dia satu sudut. Dalam arti kata lain sekarang ni, untuk kita mempersoal 100%, itu bukan tugas kita. Tugas kita sekarang ni ialah islah. Kita suruh orang masuk dalam Islam, kita cuba dia buat baik, kita bagi dia maklumat dan sebagainya supaya dia hidup dalam keadaan yang betul dan sebagainya. Tetapi jangan persoal, sebab Nabi juga larang, la tuhkiranna syai'an minal ma'ruf atau kamakal ila akhir hadis. Kamu jangan persoal, jangan perlekeh apa benda pun, besar satu benda daripada kebaikan yang dibuat oleh manusia. Walau antalqa akhaka, walaupun kamu cuma campak pada saudara kamu tadi itu cuma dengan senyum je. Jangan perlekeh tuan-tuan. Apatah lagi yang namanya dia masuk dalam agama Islam. Mungkin sebagian daripada tuan-tuan dengar Will Smith masuk dalam agama Islam juga secara tak langsung. Mungkin ada sebagian dengar ketika dia melakonkan watak sebagai Muhammad Ali dalam filem Muhammad Ali lah, secara tak langsungnya. Benda tu berlaku. Jadi sekarang ni tuan-tuan nak kata apa? Ada presiden negara tertentu, bahasa mudahnya, yang dikatakan masuk dalam agama Islam dan memang protek Islam. Cuma daripada sudut luarannya kadang-kadang kita boleh persoal. Kita tak pernah nampak dia solat dekat masjid dan sebagainya. Tuan-tuan kalau belajar bab solat ni dia punya variety bentuk solat macam-macam. Kan? Mesti ke pergi sampai pada satu tahap, kalau untuk dia mengelakkan diri dengan kedudukannya sebagai seorang presiden dalam satu tempat yang sememangnya orang kata dipenuhi dengan Katolik dan sebagainya, adakah semudah tu untuk dia isytihar dirinya sebagai seorang Islam, tuan-tuan? Dia tutup aja cermin tengah-tengah antara driver dengan belakang tempat dia cuma tutup, dia solat. Apa masalah dia? Bukan dia tak boleh solat. Tuan-tuan haji yang pernah, tuan-puan haji pergi umrah, pergi haji dan sebagainya, solat dengan terbang. Apa isu dia? Tak masalah apa-apa, tak timbul. Kan? Solat dalam kenderaan boleh. Nabi pernah hantar unta. Apa masalah hantar kita? Kan? Bahasa mudah sekarang ni tuan-tuan, poin saya apa sebenarnya? Apa poin saya nak buat tuan-tuan? Bila bab akidah, kalau dapat cuba ada hold sikit lah, ada reserve sikit. Bab fiqah tuan-tuan, bab fiqah, hukum hakam dan sebagainya, dia boleh khilaf, tak ada masalah. Mungkin atas rasa kaedah tertentu, saddu zara'i ke mungkin atas rasa istihsan ke, ada orang setuju tak setuju. Anjing waktu kering kita boleh pegang, ada waktu kering kata tak payah sama. Dah nama anjing ni macam mana bukan sama. Tuan-tuan nak khilaf, nak bergaduh ke apa, suka hati. Bab fiqah. Tapi bila bab akidah, reserve sikit kalau boleh. Saya setuju. Saya setuju orang katakan pada sudut teknikal, kalau siapa yang memang boleh pergilah. Nak kata macam ni terpulanglah. Tapi kalau ditanya pada saya cuma ayat saya setuju dengan suasana tadi tu, pertikaian dan sebagainya. Ya, benda tu berlaku dan memang dalam artikel saya sendiri pun dalam yang minggu lepas, dalam minggu ni hari tu pun saya persoalkan juga, saya kata memang tak betul. Tapi kalau siapa yang dapat jumpa yang hari Jumaat punya hari tu, kalau tuan-tuan baca, saya tak menghukum apa-apa. Yang saya cuma kata, bukankah itu boleh dipersoalkan akidahnya? Saya lebih suka ambil jalan selamat untuk selamatkan akidah saya dulu. Yang dia tu satu hal, saya punya. Saya takut. Jangan tentang. Saya takut akidah saya sendiri orang kata tak pasal-pasalkan, habis. Sebab tu tuan-tuan, pegang sungguh-sungguh. Benci orang, marah orang, tak gemau dengan orang, dalam banyak keadaannya stop, berhenti pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hubbu fillah wal bughdu fillah atau kamakal ila akhir hadis. Nabi kata sayang, cinta kerana Allah, benci pun kerana Allah. Yang kita benci tu perangai tu je, tapi jangan benci orangnya. Kadang-kadang kita ni terlajak.
Kita tak gemau dia punya perangai, kita halah itu. Sabar tuan-tuan. Sabar, jangan lajak nau. Tu ada masalah. Sebagai ahli sunnah wal jamaah yang namanya sunni, dia boleh bezakan di antara yang mana patut dibenci, perangai, ciri yang bersifat maksiat, tapi orangnya kita tak benci dan tak boleh pun benci. Jadi kita tak boleh main lamsam terus kita kata ini semua. Allah datangkan dan Allah ciptakan manusia tadi ni dalam keadaannya ialah ada lebih, ada kurang. Setiap kita tuan-tuan, kita ada kurang, kita ada lebih. Itu pasti. Itu adalah keadilan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai satu kesimpulannya secara tak langsungnya, saya setuju di atas pertikaian tadi itu dan sebagainya, tak ada masalah apa-apa. Cuma kalau dapat kaedahnya jangan cepat menghukum, itu saja. Orang lain yang mungkin yang katakan kata very straightforward dengan satu-satu ketetapan ke dan sebagainya, itu terpulanglah. Tapi dalam saya diajar, saya dididik terutama dalam bab akidah ni, sebenarnya kalau dapat kita cuba reserve sikit lah. Cuba reserve sikit, sebab pada hakikatnya wallah yatawallas sarair. Allah itulah yang sebenarnya yang maha mengetahui sudut-sudut yang belakang dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, dalam ramai-ramai sahabat Nabi, cuma seorang saja, seorang aja yang pegang senarai munafik di Madinah. Apa sebenarnya hidden tu, yang tersirat yang Nabi nak sampaikan, kalau kita faham betul-betul. Kalaulah contoh senarai itu sampai ke Umar, contohlah Saidina Umar, agak-agak apa jadi dengan munafik ni? Habis semua kena cantas kau. Cakap terang, senarai itu tak sampai ke Umar, senarai itu tak sampai ke Abu Bakar. Sebab kita tahu sifat munafik apa? Luarannya sama seperti mana orang kata terima Islam, layan Nabi baik-baik, tapi kat dalam benci dengan Islam. Tapi sampai pada satu bab munafik ni lah, Nabi cuma percaya kat seorang je, dan dia pegang betul-betul senarai munafik di Madinah. Sebab orang ni memang boleh percaya, memang boleh berlakon, tak ada masalah apa-apa. Tapi yang lain-lain, atas dasar orang kata luarannya, kalau dia pertikai, jawabnya memang ramai kena pancung. Tak pasal-pasal kena tetap dengan Umar. Itu antara untuk kita cuba faham apa sebenarnya Nabi nak sampaikan kita, cuba ajar kat kita secara perlahan. Ada benda kadang-kadang kita kena reserve. Kena reserve. Bab akidah kena reserve tuan-tuan. Kita jangan terus tembak. Tak gemar, kita diam. Tak gemar, kita diam. Satu. Atau kalau tak boleh kita cuma cakap apa yang salah je. Tapi jangan keseluruhan. Alah, dia satu keturunan macam tu. Amboi. Tak pasal-pasal keturunan dia pun kena. Sabar. Iman ni turun naik tuan-tuan. Abu Jahal kafir dengan Allah, tapi anak dia Ikrimah beriman dengan Allah dan Rasul. Mana adakah satu keturunan habis? Tak ada. Jadi tuan-tuan, iman sifatnya hidup, iman sifatnya turun naik. Jadi atas benda-benda ni kita reserve lah sikit dalam banyak keadaannya, supaya bukan apa, iman kita sendiri yang selamat dalam banyak keadaannya. Mudah-mudahan tu adalah lebih baik bagi diri kita. Bukan persoalan kita kata takut ke apa, tak, tapi kita khawatir iman kita sendiri dalam banyak keadaannya. Tapi pada siapa yang berani untuk menetapkan yang itu, kalau pada sisi saya angkat tangan, okey, itu hak engkau, saya pas tangan kat situ lah dalam banyak keadaannya. Itu adalah lebih baik dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan. Baik, rasanya sudah mungkin kita boleh berhenti kat sini. Mudah-mudahan ada manfaat. Nanti insya-Allah lah kita akan jumpa lagi pada siri yang lain. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk menurutinya ya Allah, dan kau perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkannya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.